Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang pendengar, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita semua sihat dan mudah-mudahan semua kita tadi dah solat. Insya-Allah. Sebentar tadi tuan-tuan puan-puan, apa yang kita dengar? Saya yakin apa yang kita dengar sebentar tadi iaitulah yang selalu kita dengar atau selalu kita laungkan bila kita nak datang solat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Laungan azan, masya-Allah. Kalau kita dengar teliti laungan azan tadi, begitu menusuk kalbu, begitu mendayu-dayu, sehingga azan ini seolah-olah menjadi satu syiar, satu lambang yang meresap dalam jiwa kita orang beriman. Cuba kita tengok tuan-tuan puan-puan, kenapa kita nak solat kena azan? Salah ke kalau kita solat tak payah azan? Memang tak salah. Memang tidak salah, tetapi kita tahu ia suatu yang amat dituntut, satu yang menjadi syiar, lambang. Sehingga Nabi SAW dalam satu riwayat yang sahih bagi tahu kepada seorang sahabat yang nama dia menjadi gelaran kepada siapa-siapa yang menjadi tukang azan hari ini. Sahabat ni tukang azan Nabi SAW. Nama dia Bilal. Kita tahu dalam satu riwayat yang sahih, Nabi SAW bagi tahu dekat Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salah." Ni bila masuk waktu ni. Bila masuk waktu azan, waktu solat, katalah waktu zuhur sebentar tadi, maka Nabi SAW pun kata, "Ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, Nabi SAW menggunakan istilah arihna. Maknanya rehatkan kami, seolah-olah tenangkan kami dengan azan. Tuan-tuan dan puan, kita tanya pada diri kita. Tadi tuan-tuan dan puan dengar azan. Saya pun di masjid selalu dengar azan. Yang selalu kita dengar azan, tuan-tuan dan puan, dapat tak rehat dalam diri kita? Cuba kita tanya. Yang selalu kita dengar azan, dapat tak menenangkan, merehatkan hati kita? Masya Allah. Saya tidak pasti berapa ramai di kalangan kita yang bila kita dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai kepada akhir laungan azan yang mendayu-dayu itu. Berapa ramai di kalangan kita yang bila dengar laungan takbir, syahadah, salawat, puji Allah, mengajak kepada solat, berapa ramai di kalangan kita yang dia dapat rasa ketenangan. Di sinilah sebenarnya tuan-tuan dan puan yang kita nak nampakkan dan kita kena rasakan. Inilah kelebihan yang sangat besar laungan azan itu sendiri, yang menjadi seolah-olah satu kekuatan, meniup satu semangat yang luar biasa dalam diri kita orang-orang beriman bila kita nak solat. Kalau kita tak dengar azan, mungkin kita solat juga, tetapi bila dengar azan, Masya Allah, Nabi SAW kata, "Arihna ya Bilal." Berikan kami satu motivasi, berikan kami satu semangat yang menenangkan, mengembalikan jiwa kami. Masya Allah. Letih bekerja, penat berniaga, banyak urusan peribadi dan sebagainya. Dengar lawangan azan, Masya Allah. Tuan-tuan dan puan, cuba kita tanya juga kepada diri kita. Kalau sekiranya kita ini benar-benar menghayati dan memahami lawangan azan tu tadi, kita tengok kita pada hari ini dalam kehidupan kita semua nak berjaya. Kita pada hari ini semua nak cemerlang. Kalau kita menjadi guru, nak jadi guru yang terbaik, guru kelas pertama. Kalau kita menjadi peniaga, Masya Allah, peniaga yang memang excellent, peniaga yang paling maju. Kalau kita jadi apa? Kita jadi seorang pentadbir yang paling dihormati, cemerlang, berjaya menguruskan segala urusan pejabatan kita. Tetapi tuan-tuan dan puan, dalam kita buat kerja ni, mencari kejayaan, kecemerlangan, kadang-kadang berapa ramai kita yang terlupa, tuan-tuan dan puan? Ramai kan? Saya rasa tuan-tuan dan puan seperti saya. Kadang-kadang kita pun terlupa. Nak mengejar kecemerlangan, nak mengejar kejayaan, kita terlupa kadang-kadang. Tinggal perkara yang Allah SWT larang, tinggal Allah SWT perintah. Yang Allah SWT larang pun kadang-kadang kita terlajak juga. Masya Allah. Inilah kelemahan kita. Sebab itu bila kita dengar lawangan azan tadi, Bilal sebut apa?
Bilal pun bagi tahu kat kita, hayya 'alal falah, mari kita menuju kejayaan, kecemerlangan. Tetapi dalam azan tadi, sebelum daripada hayya 'alal falah, Tok Bilal kita kata, yang tukang muazzin, dia akan sebut apa? Dia kata hayya 'alas solah. Dia ingatkan kita, tuan-tuan dan puan. Ingatkan kita apa? Bahawa sebenarnya sebagai orang Islam, sebagai seorang beriman, kejayaan tidak akan tercapai kena didahulukan dengan hayya 'alas solah. Mari kita sembahyang. Sembahyang, tuan-tuan dan puan. Solat itulah sebenarnya inti. Solat itulah sebenarnya anak kunci. Solat adalah sebenarnya jalan kita menuju kejayaan sebenar di dunia sampai kepada hari akhirat. Sebab itu tuan-tuan dan puan, kalau kita faham dan kalau kita hayati roh azan ini, barulah kita lihat seperti yang Nabi SAW sebut awal tadi, arihna ya Bilal, rehatkan kami. Maknanya solat itu tadi menjadikan kita bermotivasi untuk tunaikan dia. Solat menjadikan kita rasa rehat. Tetapi inilah persoalan yang kedua. Siapa di kalangan kita hari ini, tuan-tuan dan puan, yang bila nak pergi solat, kita rasa seronok, rasa memberikan motivasi kepada kita untuk solat? Cuba saya katakan, tuan-tuan dan puan, mari, jom kita pergi makan. Makan tak apa, makan apa? Makan yang kita suka. Makan apa? Makan roti prata. Jom kita pergi makan Burger King. Kan? Mungkin ada orang kata suka main bola sepak. Jom kita pergi main bola sepak. Jom mari kita pergi main. Mungkin kita dengar, ui seronok. Mari kita nak bermain, nak pergi makan. Tetapi cuba kalau bagi tahu, jom kita pergi solat. Masya Allah, siapa yang pergi solat ni dia rasa seronok? Iaitulah orang yang memahami panggilan seruan azan yang mempunyai kelebihan yang besar, sehingga Nabi SAW menyifatkan dia suatu yang merehatkan. Mudah-mudahan insya-Allah kita bertambah lagi semangat untuk kita datang solat dan menghayati laungan azan tadi supaya dia menjadi syiar dalam kehidupan kita. Insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Qulu qawli hadza astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.